Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Alhamdulillah waktu-waktu hujan di luar sana ada juga yang dah sebutkan di situ ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi An-Nur. Ustazah dan akhwat, selamat pagi yang sejuk. Ya betul, Ana sejuk sangat-sangat ya di sini. Hujan begitu lebat tadi. Alhamdulillah tapi saya rasa dah berhenti. Mungkin hujan renyah-renyah ya di luar. Liza juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Terima kasih kerana pada pagi ini bersiaran bersama dengan saya. Dan Cik Salimah tak lupa juga di situ. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Sihat Cik Salimah. Mudah-mudahan Cik Salimah juga sihat. Kak Nur ada juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nur. Terima kasih kerana pagi ni juga bersama dengan saya. Kenapa dia punya macam serentak eh? Okey tak apa. Kak siapa tu di situ? Suzy. Ya Suzy. Salam Ustazah Dr. Sakina. Salam Suzy. Terima kasih kerana bersama dengan saya pagi ini. Kak Zah juga dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ramailah ya, Norizan, Zahira, Syaimah, dan juga Emma di situ. Alhamdulillah. Okey, muslimah yang saya kasihi, tanpa membuang masa, sila letakkan di ruangan komen. Hari ini kita akan menyambung perbincangan di muka surat yang keberapa. Jadi teman-teman kita yang lain juga dapat mengikuti pengajian ini dengan lebih baik. Okey, Kak Zah, kita berada di muka surat yang keberapa? Cik Salimah lah. Cik Salimah, muka surat berapa Cik Salimah? Muka surat Cik Salimah biasanya sama dengan saya. Aliza, Cik Salimah. Sekejap. Kak Zah, muka surat 263, last paragraph. Ustazah, muka surat 600. Okey. Cik Salimah, muka surat 275 sambungan. Ya ke Cik Salimah? Macam tak habis lagi tu muka suratnya. Page 263. Okey, ramai yang kata muka surat 263. Ya, muka surat 623. Either 275 or point F. Belum habis lagi ya bincang point E sebenarnya. Okey. Kita masih lagi bincangkan point kita yang E di sini. Admin sila keluarkan slide saya. Terima kasih. Okey. Dia lupa admin tadi tak keluarkan. Admin kalau sekiranya ada jemaah keluarkan jawapan di situ mungkin boleh paparkan di skrin. Jadi teman-teman kita akan nampak jawapan-jawapan mereka di situ. Okey, baik. Hari ini muslimah semuanya kita akan sambung poin kita yang sama iaitu E, hukuman yang Allah tetapkan atas dosa. Jika saya halaman 274, kita masih lagi belum selesai membincangkan uh, jalan yang lurus lah di situ. Sebab hari tu saya cuma touch and go sajalah sebab dia dah hujung-hujung kan kuliah tu kan. Saya pun nak cepat hari tu. Jadi saya just cuma cakap gitu sajalah. Tapi hari ini kita akan bincangkan tentang jalan yang lurus ini dengan lebih detail beserta dengan pendalilan yang akan saya bawakan nanti supaya kita akan lebih faham apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Jadi di sini tadi ramai yang kata muka surat 260
3. Okay, mungkin muslimah-muslimah yang lain yang mana cetakannya. Terima kasih admin dikeluarkan di situ muka surat 263 last paragraph. Okey. Jadi kita ada 2 muka surat di sana muslimah. Kalau siapa yang sama muka suratnya dengan saya ataupun kitabnya cetakannya dengan saya, kita berada di muka surat 274 di perenggan yang ketiga. Perenggan yang keempat, maaf perenggan yang keempat. Jika sesiapa yang memiliki cetakan yang terkini sebagaimana teman-teman kita yang ada bersama dengan saya pada pagi ini, kebanyakannya muka surat 263 berada di perenggan yang terakhir. Jadi nampaknya majoriti menyebutkan last paragraph. So di situ saya yakinlah kita berada di perenggan yang terakhir yang mana kita akan mulakan perbincangan dari perenggan oleh kerana itu merupakan keperluan iaitu kebutuhan yang teramat mendesak bagi seorang hamba, bahkan darurat untuk memohon kepada Allah agar menunjukkan jalan yang lurus. Okay, so kita akan mulakan perbincangan dari perenggan tersebut. Betul tak? Oh, sorry, ingat Ustazah dah rumuskan minggu lepas. Okey, tak apa. Tak apa Syaimah, tak apa. Jadi di situ yang penting kita lihat muka surat 263 last paragraph. Saya harap betul ya muka surat 263 last paragraph. Jadi di sini kalau kita kalau kita nak hashtag throwback tentang apa yang pernah kita bincangkan pada sesi kita yang lepas, kita dapati bahawa di sana ada 5 keadaan yang boleh menyebabkan seseorang tidak memiliki hati yang sempurna. 5 keadaan ini kita lihat, pertama, jika sekiranya seseorang dia melakukan perbuatan yang syirik. Kedua, jika dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Ketiga, jika dia mengikuti syahwatnya. Keempat, ketika dia menjadi hamba Allah yang lalai. Dan terakhir ialah ketika dia menjadi hamba Allah yang mengikuti nafsunya. Jadi kita ada 5. Okay, 5 keadaan yang menyebabkan hati kita boleh menjadi hati yang rosak dan tidak memiliki kesempurnaan kesihatan hati yang baik di situ. Maka di sini kita lihat Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata oleh kerana kita ni kadang-kadang kita tak boleh terlepas daripada 5 keadaan itu. Kita jadi seorang muslimah yang solehah, kadang-kadang juga saya tak menafikan kita ada mengikuti hawa nafsu kita, betul tak? Kadang-kadang kita ada buat perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah. Ada juga kadang-kadang kita ni jadi muslimah yang lalai, okey? Syirik tu na'udzubillahi min zalik lah. Namun saya tidak menafikan dalam keadaan kita menjadi seorang muslimah yang solat, berpuasa, beribadah kepada Allah, ada juga perkara-perkara syirik yang kita lakukan. Jadi 5 perkara ini sebenarnya muslimah ianya adalah perkara yang dekat dengan kita dan kadang-kadang sukar untuk seseorang dia melepaskan hal itu daripada dirinya. Sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita menjadi keperluan yang bahkan amat mendesak untuk kita mohon kepada Allah agar tetapkan hati kita, diri kita ini berada di atas jalan yang lurus. Okey, lalu dia kata tidak ada hamba lain yang lebih memerlukan doa tersebut selain dirinya. Jadi kita jangan fikirkan tentang orang lain. Kadang-kadang kita nampak dosa orang lain, kita lupa tentang dosa diri kita ya muslimah. Kita nampak, dosa, dia tu jahatnya, dia tu, teruk perangai dia. Kita pandai kalau kita tengok orang, kita pandai tau. Tengok orang, dahsyat, perangai hodoh, perangai teruk. Kita berdahsyat. Kita kalau tengok orang, kita pandai. Tapi kita lupa tentang diri kita sendiri. Sebab itu di sini, kita ni kan, bila kita berdoa, jangan lupa tentang diri sendiri ini. Okay, kita ada perangai-perangai kita yang kita sendiri faham lah ya, saya pun tak tahulah nak cakap macam mana. Kita ada perangai-perangai kita yang orang lain tak tahu mungkin, yang kita sendiri juga tahu tapi memang kita tak boleh nak larang ataupun kita tak boleh nak halang. Yang ada pada diri kita. Jadi sebab itu di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Tidak ada yang lebih memerlukan doa tentang jalan yang lurus itu sebenarnya melainkan diri kita sendiri. Kitalah yang lebih memerlukan doa tentang jalan yang lurus ini. Kalau kita nak asyik lihat orang, mudah-mudahanlah Allah bagi dia jalan yang lurus. Mudah-mudahanlah Allah bagi dia hidayah. Mudah-mudahan Allah bagi dia taufik lah. Kita selalu begitu kan? Tapi bagaimana diri kita?
Jangan lupa tentang diri kita yang sebenarnya lebih memerlukan kepada doa tersebut. Jadi sebab itu di sini dia kata, tidak ada pula perkara yang lebih bermanfaat daripada hal ini. Okey muslimah, saya nak bawakan kita kepada satu situasi tentang diri kita ini. Apa yang kita lakukan setiap hari 24 jam dalam kehidupan kita. Ada satu ibadah yang kita laksanakan yang menjadi kewajipan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh tinggalkan, kalau kita tinggalkan ianya menjadi dosa. Okey, melainkanlah kalau kita cuti, maknanya solat. Kita ni ada ibadah solat yang diwajibkan ke atas diri kita. Dalam solat, setiap kali solat ada sesuatu yang wajib untuk kita baca iaitu surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ianya uh, merupakan doa di mana kita setiap hari kan daripada pagi hingga ke malam yang kita minta kepada Allah ialah ihdinas siratal mustaqim. Ini permintaan kita kepada Allah setiap hari, setiap masa kan. Pagi, petang, kemudian masuk kepada petang nak senja tu kan asar, masuk malam sedikit iaitu maghrib, malamnya isyak. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tunjukkan kepada kita dengan jalan yang lurus. Itu tidak termasuk dengan solat kita yang kita lakukan di waktu malam. Maksud saya solat sunat kita, solat qiyamul lail kita yang kita buat setiap hari. Kalau ada orang lah yang melakukan ia setiap hari. Jadi di sini kita nampak ya, hidup kita setiap harinya ialah meminta kepada Allah agar berikan kepada kita dengan jalan yang lurus. Orang yang beriman, inilah keperluan yang dia inginkan dalam hidup dia. Ada banyak kali saya sebutkan bahawa hidup kita ini, kalau kita tidak ada hal-hal yang lain sebenarnya dia tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita tidak ada jalan yang lurus, itulah problem yang amat besar dalam hidup kita. Kerana begini muslimah, bila kita berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus ini, itulah yang menyebabkan kita ni jadi seorang muslimah yang tenang jiwanya, jiwa dan raga. Perlakuan kita menjadi lurus, okey? Pemikiran kita juga lurus, ucapan kita juga lurus. Apa yang kita buat ia akan menunjukkan kita ataupun mendorong kita melakukan perkara-perkara yang baik kerana kita berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Sebab itu surah Al-Fatihah amat penting dalam kehidupan kita dan setiap daripada kita saya yakin menghafalnya, mengamalkannya dengan sepenuh hati. Okey, menghafalnya kerana apa? Ia menjadi surah yang perlu kita baca dalam solat kita setiap rakaat. Tidak ada rakaat yang boleh kita tinggalkan dengan surah Al-Fatihah ini. Maknanya di sini kalau kita tak baca surah lain okey lagi, tapi kalau kita tak baca surah Al-Fatihah, okey, solat kita bermasalah di sana. Ini menunjukkan betapa pentingnya permintaan kita di dalam surah itu tentang memohon kepada Allah dengan jalan yang lurus. Sebagaimana pada ayat yang ke-6 hingga ke-7 dalam surah tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus di dalam surah Al-Fatihah ini? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan pada ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Pertama, okey, pegang ni dulu ya muslimah pertama. Kalau kita kata jalan yang lurus, yang kita setiap hari minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, apakah maksudnya? Pertama, ia adalah jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kedua, maknanya yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Yang kedua ialah bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita faham begitu. Bila setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang lurus, bermakna kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan jalan orang yang Allah berikan nikmat dan bukan jalan orang yang Allah murka, bukan jalan orang yang mana mereka itu sesat.
Jadi ini maksudnya bila kita minta kepada Allah dengan jalan yang lurus. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia memberikan kepada kita dengan penerangan demi penerangan tentang setiap satu yang disebutkan sebagai jalan yang lurus itu. Pertama muslimah, kita lihat di sini. Yang dimaksudkan dengan jalan orang yang engkau beri nikmat ialah merujuk kepada mereka yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-69 hingga 70. Okey muslimah, sama-sama boleh lihat, buka Al-Quran, sila ambil Al-Quran masing-masing. Jika ada di sekitar ataupun nak bangun, boleh saya berikan masa bangun capai Al-Quran masing-masing, Al-Quran terjemahan lebih baik supaya anda lebih mudah untuk mengikuti perbincangan saya di sini. Tapi kalau dah boleh faham Al-Quran itu, boleh faham bahasa Arab, alhamdulillah, ambil mushaf yang biasanya pun tak ada terjemahan, okey sahaja. Baik, kalau ada apps Al-Quran di handphone boleh buka. Kalau sekiranya lihat pengajian ini menerusi laptop lah kan. Kadang-kadang dah tengok di handphone macam mana pula nak buka apps tu, nanti dia terlepas. Okey baik, begini. Bila kita rujuk ya muslimah dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-69 hingga 70 sebagaimana yang ditampilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya ketika dia mensyarahkan, mentafsirkan ayat ini. Dia kata begini, bila kita rujuk surah An-Nisa ayat 69 hingga 70, kita dapati bahawa di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dalam ayat ini kita ada uh, perkataan an'amallah. Okey, an'amallahu 'alaihim. Kalau buka Al-Qurannya boleh gariskan perkataan itu. An'amallahu 'alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa orang yang Allah berikan nikmat itu. Kita tadi dalam surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita dengan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka dengan nikmat. Siapa orang tersebut? Okey. Siapakah mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat? Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 itu menjelaskan kepada mereka, kepada kita, mereka ialah ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Okey, pertama iaitu di kalangan para nabi. Kemudian wasiddiqin iaitu di kalangan orang-orang yang benar, benar keimanannya. Keimanan mereka adalah keimanan yang tidak ada kesyirikan, okey? Keimanan yang betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada insan yang keempat di sini. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wasyuhada, iaitu mereka yang syuhada. Syuhada ni boleh fahamlah orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan pelbagai macam nikmat yang tidak terhingga nanti ya di akhirat kelak. Kemudian yang keempat di sini ialah Allah sebutkan wassalihin dan orang-orang yang saleh. Begini muslimah, kita kalau kita tahu kita ni memanglah tak boleh nak sampai taraf nabi itulah, memanglah level kita tak sampai ke arah itu kan. Siddiqin pun Allah susah juga, syuhada susah juga. Baik, kita lihatlah kepada orang-orang yang saleh di sini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah kepada aku dengan jalan yang lurus, di mana keempat-empat insan ini sentiasa berada di atas jalan itu. Dan kita tahu para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, mereka adalah insan-insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah insan-insan yang mana sentiasa menjaga diri mereka agar tidak mencampakkan diri mereka itu ke dalam kemaksiatan dan dosa. Dan kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita di atas jalan tersebut. Menjadi seorang muslimah yang sentiasa taat kepada Allah sebagaimana para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Kita nak jadi seorang muslimah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita agar kita tidak terjebak dalam apa jua dosa dan kemaksiatan sebagaimana Allah pelihara orang-orang yang Allah lantik mereka sebagai para nabi, juga siddiqin, syuhada dan salihin itu tadi. Sebab itu, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69 Allah tutup ayat ini, Allah puji mereka, Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya di sini ialah dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jika kita memiliki teman yang mana kita nampak
keimanannya Masya Allah tabarakallah ya muslimah, keimanannya yang kita bagus. Bila kita duduk dengan dia senang beginilah muslimah. Bila kita duduk dengan orang yang begini keadaannya, ia menyebabkan bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah. Ada orang, bila kita duduk dengan dia ya, di kalangan kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita duduk dengan dia biasa-biasa saja rasanya, kan? Tak ada pun rasa macam nak makin beriman kepada Allah ataupun ada rasanya makin bertakwa kepada Allah, makin lalai lagi ada, dia begitu kan? Makin lalai, yang makin buat dosa lagi ada. Tapi ada orang bila kita duduk dengan dia, Masya Allah, kita kadang-kadang tak payah duduk lama lah ya, duduk sekejap, dengar dia berbual dia, kita dah boleh ingat dia pembicaraan dia ataupun tutur kata dia, Masya Allah. Dia cakap dia ingatkan kita kepada Allah. Bukan dia sebut tentang dalil tau muslimah. Dia tak baca ayat Al-Quran, dia tak baca hadis Nabi, bukan dia buka pun kitab ad-dawa ni syarah pada kita, tidak. Tetapi kerana kita nampak tutur katanya baik. Ya, tutur katanya Masya Allah, tutur kata yang baik, yang mendoakan contohnya, yang menenangkan kita. Keadaan-keadaan yang begini, kita tengok Masya Allah positifnya dia. Masya Allah dia tu orang yang bercakap-cakap yang baik. Kalau kita ada problem, kita berbual dengan dia, dia orang yang mendoakan kita. Hal tersebut menyebabkan kita ingat, aku ni perlu kembali kepada Allah bila kita bertemu dengan orang yang sedemikian. Ini pentingnya sebab tu Allah kata mereka semua ini wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman yang baik. Kerana mereka adalah orang yang Allah berikan dengan nikmat. Nikmat yang bukan calang-calangnya. Iaitu berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu ya muslimah, dalam hidup kita ini, bila kita nak merealisasikan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, engkau tunjukkanlah kepada aku dengan jalan yang lurus, iaitu jalan-jalan yang jalan orang yang engkau berikan nikmat itu tadi. Di sini ialah antara caranya kita bukan duduk tunggu Allah kabulkan doa kita ya muslimah. Saya bimbang nanti kita dah hari-hari minta kepada Allah ustazah, setiap hari dalam solat baca surah Al-Fatihah, minta Allah berikan kepada kita dengan jalan yang lurus. Allah letakkan kita ni pada jalan orang yang Allah berikan nikmat. Nanti Allah tu letakkanlah kita. Dia bukan begitu. Doa bukan begitu muslimah. Tapi bila kita doa, kita usaha. Ya, bagaimana kita nak menempatkan diri kita di atas jalan orang yang Allah berikan nikmat itu tadi. Antaranya ialah dengan memilih persekitaran yang baik. Ya, persekitaran yang baik. Memilih teman-teman yang baik. Teman ia perlu memilih. Bukan jodoh je kena pilih. Okey? Kadang-kadang kita sibuk. Jodoh kena pilih. Pilih orang yang bagus apa. Tapi kita lupa untuk pilih siapa kawan kita. Kerana Nabi SAW itu sunnahnya dalam kehidupan. Kita yang Nabi SAW tunjukkan. Kita ni hidup, kalau kita ada teman yang tak baik, dia akan memberikan kesan yang tak baik pada diri kita. Kalau kita ada teman yang baik, ia akan memberikan kesan yang baik juga kepada diri kita. Maknanya di situ, kawan ini amat penting dalam kehidupan. Kalau salah memilih kawan, kita akan berada pada jalan yang salah. Kalau kita betul memilih kawan kita, kita akan berada pada jalan yang betul juga. Sebab itu Nabi memberikan kepada kita dengan perumpamaan. Teman yang baik, dia seperti penjual minyak wangi. Kan? Dia seperti penjual minyak wangi. Baunya melekat pada baju kita. Sebab kadang-kadang kita duduk dengan dia tak lama pun. Tetapi kerana kebaikan dia, kerana dia adalah orang kita nampak, Masya Allah, nampak betul-betul ikhlas kerana Allah ni, orang ni kalau berbual, ya Allah, dia bercakap, dia berkelakuan, dia bertindak, kita rasa terkesan. Terkesan tu maksudnya, kita rasa kita nak jadi macam dia keadaan itu. Ataupun bila kita kata kita terkesan, ia menyebabkan kita nak bertaubat kepada Allah contohnya, beristighfar kepada Allah dan hendak menjadi seorang muslimah yang baik. Ini perumpamaan yang Nabi berikan. Seperti penjual minyak wangi. Kita masuk kedai minyak wangi, contoh kan. Kita tak beli pun. Tapi bau dia boleh melekat di pakaian kita. Berbeza muslimah. Kalau kita memilih teman yang salah, yang mana mereka itu kita tak nampak pun, kan, di kalangan orang yang soleh. Contohnya lah, sebab tadi ya, kita ada yang keempat di sana, di kalangan mereka yang soleh, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat itu, surah An-Nisa ayat yang ke-69. Kita lihat,
dalam keadaan yang sedemikian, kalau kita ni ada kawan-kawan yang tidak baik, inilah yang menyebabkan kita berada pada jalan yang menyimpang. Kerana dengan duduknya kita bersama mereka, dia mengajak kita untuk berfikir tentang hal yang tidak baik. Kan mungkin kalau dia mengumpat kan, dia dah meracuni pemikiran kita yang mungkin dulu kita melihat seseorang sebagai insan yang mulia, tapi kerana kata-kata dia itu tadi, dia mengumpat, dia memfitnah, kan kerana mulut dia yang suka membawang lah saya guna ayat itu kan, kita orang perempuan suka ayat tu kan, okey. Kerana mulut dia yang suka membawang, menyebabkan kita ni dah fikir buruk tentang orang lain. Nampak tak? Ia memberi kesan pada diri kita. Okey. Uh, dan kalau pun mungkin dulu kita ni tak reti sangat nak membawang, tapi kerana kita duduk dengan members-members yang membawang, kita pun jadi join members membawang. Ya, menghiris-hiris gitu kan. Hiris-hiris bawang tu kan. Dia jadi sedemikian. Maka inilah yang Nabi kata, kalau kita kawan dengan kawan yang tidak baik, seperti kita berkawan dengan pembuat besi. Okey, saya tak kata pembuat besi itu jahatlah, tidak. Ini perumpamaan yang Nabi SAW berikan. Kerana apa? Kalau kita duduk dengan pembuat besi ni, kemungkinan di situ ia boleh membakar pakaian kita. Kerana percikan api yang terkena pada pakaian kita. Bila kita duduk dekat dengan dia, kalau jauh tak ada apa-apa lah ya, muslimah, tapi bila kita duduk dekat dengan dia, masa dia buat besi tu kan, percikan api tu semua, kita pun dah terkena. Bila kita terkena, baju kita mungkin terbakar kerana percikan itu ataupun rosak. Ataupun sekadar kita kata bau yang tidak menyenangkan melekat pada pakaian kita kerana kita dekat ketika dia sedang membuat besi itu tadi. Inilah yang kita sebutkan sebagai cara kita ya muslimah. Bila kita nak kekal berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus itu tadi. Jalan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan nikmat. Kita perlu perhatikan bukan semata-mata diri kita ya, tetapi dengan siapa yang kita berkawan. Itu amat penting. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang berikutnya, "Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima." Semua itu adalah kurnia dari Allah dan Allah Maha mengetahui. Memiliki teman yang baik, okey, yang mana mereka itu adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat di kalangan para nabi. Di kalangan para nabi ni maknanya kita tak berteman dengan para nabi lah kan. Ini mereka yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya di kalangan para sahabat, mereka ni berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, siddiqin, syuhada dan juga solihin, ni masih lagi boleh kita ada teman-teman yang begini. Dia merupakan satu kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita rebutkan. Yang perlu kita cari, dan kalau ada orang yang sedemikian yang dekat dengan kita, kawan kita yang begitu, kita jaga dia baik-baik. Jaga baik-baik itu bukan bagi makan, bagi dia pakai, bukan gitu maksud saya. Tapi jaga dia baik-baik ialah jaga hubungan persahabatan kita dengan dia. Okey, agar kita kekal bersama dengan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat itu tadi. Baik, seterusnya kita ada dua lagi penerangan tentang jalan yang lurus kan. Dalam surah Al-Fatihah tu tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, ada dua jalan lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang mana dia sebaliknya. Kalau tadi jalan yang lurus betul-betul Allah berikan kepada orang yang diberikan nikmat, tapi bila kita masuk kepada penerangan yang kedua di sini, kita dapati bahawa ini bukanlah jalan yang lurus. Sebab tu digunakan perkataan bukan, ghairil maghdub, itu selain ataupun bukan jalan orang yang engkau murkai. Di sini, Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika dia menjelaskan ayat ini, dia kata apa? Bukan jalan mereka yang dimurkai bermakna orang yang kehendak mereka telah rosak. Walaupun mereka mengetahui kebenaran. Sebab itu Allah murka kepada mereka. Orang yang begini dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya. Dikatakan bahawa orang yang begini, walaupun mereka sudah mengetahui kebenaran, walaupun mereka sudah mengetahui kebenaran, tetapi mereka menolak kebenaran itu kerana kehendak mereka. Kehendak ni berkaitan dengan hati kita ya muslimah. Hati kita kalau dia dah rosak,
kan, kita letaklah macam mana kebenaran pun di hadapan mata orang itu, dia memang tak load. Kan dia memang tak jadi pun. Letaklah siapa pun yang ceramah depan dia, kalau hati dia rosak, kalau dia tak nak terima, kehendak hati dia memang tak ada, dia tak berkeinginan pada hal itu, kita letaklah siapa pun yang berbual dengan dia, dia tak jalan. Kerana kehendak hatinya telah rosak. Walaupun dia melihat itu sebagai satu perkara yang benar. Kan ada orang, "Yelah aku tahu benda tu betul, tapi dah memang aku tak nak buat macam mana?" Ada begitu keadaannya kan. Aku tahulah solat tu wajib, tapi dah memang aku tak nak buat macam mana kan? Dia kata nak buat macam mana kan? Itu maknanya kehendak diri dia. Hal yang begini ya, bila kita menjadi seorang muslimah yang menolak kebenaran, dalam keadaan kita mengetahui bahawa itu adalah hal yang benar, inilah yang kita sebutkan kita memilih berada pada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu berada pada jalan ini muslimah. Okey, kerana jalan inilah yang akan membawa kita kepada 5 keadaan yang menyebabkan hati kita rosak, iaitu syirik. Kan tadi ada 5 apa dia? Nanti boleh salin. Syirik. Kedua ialah bila kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Ketiga, bila kita ni jadi orang yang mengikut kepada uh, syahwat. Keempat, bila kita jadi orang yang lalai. Kelima, bila kita mengikut kepada nafsu, hawa nafsu kita. 5 perkara ini ataupun 5 keadaan ini kita boleh dapatkan di mana? Pada jalan orang yang Allah murka tersebut. Okey, pada jalan orang yang Allah murka tersebut. Sebab itu tadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia merupakan keperluan yang amat mendesak. Kita minta kepada Allah agar kekalkan kita, tetapkan kita pada jalan orang yang Allah berikan nikmat itu, bukan jalan orang yang Allah murkai. Kalau kita berada pada jalan orang yang Allah murkai, bermakna kita berada pada 5 keadaan yang telah disebutkan tadi. Dan kita tak nak berada pada keadaan itu kerana ia boleh merosakkan hati kita, merosak kehendak kita, kehendak-kehendak yang baik ya maksudnya. Dan apa yang ada pada hati orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini hanyalah perkara-perkara yang Allah larang. Yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh solat, tak nak solat. Okay, Allah suruh berbakti kepada kedua ibu bapa, tak nak, buang mak bapak. Macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita menjadi seorang yang amanah, tak nak. Okay, pecah amanah pula, ambil rasuah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya menjaga lidah, tak nak. Mengumpat orang, fitnah sana sini, jadi batu api. Ini adalah jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai. Kita tidak mahu berada pada jalan itu. Selain jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala murkai, kita juga tidak mahu menjadi orang yang mana disebutkan pada keadaan yang kedua di sini, iaitu bukan pula mereka yang sesat. Ya, kita tidak mahu berada pada jalan mereka yang sesat. Siapakah mereka yang sesat di sini? Iaitu mereka tidak memiliki ilmu sehingga berada dalam kesesatan serta tidak dapat jalan menuju kebenaran. Mereka tidak memiliki ilmu sehingga berada dalam kesesatan serta tidak dapat jalan menuju kebenaran. Sebab tu mereka sesat. Namun saya juga tidak menafikan ada orang di mana mereka ada ilmu namun tetap sesat juga. Okey. Itu kita kata kesian ya. Ada orang dia ada ilmu tapi tetap berada dalam jalan kesesatan yang mana hati dia dah buta lah kan kat situ. Dia tak nampak walaupun ada ilmu. Ada kebenaran itu sudah ada pada diri dia. Tapi masih lagi memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Maka di sini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada dua jalan tersebut. Yang ini sebenarnya kita minta setiap hari dalam solat kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada kedua-dua jalan yang tidak baik ini dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita pada jalan yang lurus tersebut. Dan di sini ya saya datangkan kepada kita semua dengan perumpamaan jalan yang lurus sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi kata daraballahu masalan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ini dengan perumpamaan masalan siratan mustaqima,
jalan yang lurus. Okey. Jalan yang lurus saya berikan kepada kita semua dengan gambaran, ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Status kedua-dua hadis ini adalah sahih. Jadi saya tak datangkan dalam bentuk teks, tapi saya datangkan dalam bentuk uh, gambaran di sini supaya kita mudah faham. Hadisnya panjang ya. Jadi pertama kita lihat begini muslimah. Nabi kata Allah berikan kepada kita dengan perumpamaan jalan yang lurus. Okey, lihat line yang tengah itu, line yang tengah ini adalah jalan yang lurus. Di mana Nabi kata wa ala janbatai sirati surani, dan kanan kirinya ada dua dinding. Okey, kanan kirinya ada dua dinding. Jadi di situ ada dua dinding yang saya letakkan untuk kita nampak, dinding yang memiliki garis-garis yang ada ke kanan dan kirinya. Yang namanya Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Fihima abwabun mufattahah. Pada kedua-dua dinding ini memiliki pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhat, dan pada setiap pintu itu memiliki tirai-tirai yang terurai. Maknanya tirai-tirai yang cantiklah yang menghiasi pintu-pintu tersebut. Di depan sirat tersebut, okey, ada seseorang yang berseru, "Wahai manusia, masuklah kalian semua ke sirat ini dan janganlah belok-belok." Jadi sekarang ini kita bayangkan muslimah, kita berada di atas jalan yang lurus. Okey, yang warna hitam itu. Kanan kiri kita, sedang kita jalan ini, kanan kiri kita ni kita dihimpit oleh dua dinding, yang mana setiap dinding tersebut memiliki pintu-pintu yang terbuka dan ada tirai-tirai yang menarik yang boleh menyebabkan kita pegang, kan teruja. Kita teruja, cantiknya tirai ni. Kita nak pegang, kita nak belik kan. Okey. So dalam keadaan sedemikian ada yang menyeru di depan jalan tersebut yang kata kepada kita jalan straight. Jangan tengok kanan kiri, jangan belok-belok, straight je jalan. Ada penyeru yang kata begitu. Jadi Nabi SAW meneruskan dalam hadis ini, Nabi terangkan kepada kita. Seterusnya di situ ada juga ada juga orang yang mana di kanan kirinya kan yang memberikan nasihat supaya kekal juga di atas jalan tersebut. Dan kita dapati di sini, dia kata apabila ada seorang manusia yang ingin membuka pintu-pintu tersebut, penyeru di atas sirat berkata, celakalah. Okey, dia kata gitu. Waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jadi ada dua orang, bukan dua orang lah, kata orang-orang lah. Orang-orang orang-orang tu kan. Maksudnya ada di sini penyeru kita panggil di sini. Dalam hadis disebut sebagai penyeru. Ada penyeru yang mana dia memberikan peringatan. Jangan buka pintu tersebut walaupun kita rasa kita nak buka. Kerana apa? Kalau kita buka, kita masuk, kita akan terperosok. Maksudnya kita akan terjebak. Kita susah nak keluar daripada pintu itu. Di sini Nabi SAW jelaskan kepada kita, okey, apakah yang dimaksudkan dengan sirat, perumpamaan jalan yang lurus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di sini. Nabi kata wasiratul Islam. Sirat iaitu line yang tengah ini, inilah Islam, dan saya berikan penerangan di kotak tu kan. Line yang lurus itulah Nabi kata inilah Islam. Agama Islam kita muslimah yang kita pegang hingga hari ini, yang kita anuti agama tersebut. Kan yang menjadi pegangan, sebab tu saya seru semua muslimah kerana kita berpegang dengan agama Islam dan kita jadi orang yang menganut agama Islam itu, dia menjadi jalan kita, guidelines kita untuk kita buat apa sahaja dalam hidup ini, ia perlu berpandukan pada agama Islam kita kerana kita seorang yang menganuti agama tersebut. Jadi jalan lurus ini adalah Nabi sebut sebagai Islam. Lalu Nabi kata apa? Wasurani hududullahi ta'ala. Dan dua dinding tersebut adalah batasan Allah. Okey, batasan Allah. Dalam hidup kita, kita ada batas-batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang tidak boleh kita melampaui batas tersebut. Maknanya begini, untuk mudah faham kita ambil satu perumpamaan yang umum, yang mudah gini.
Kita solat, kita solat subuh tadi pagi, kita ada 2 rakaat. Ini batas Allah. Allah tetapkan pada kita solat subuh 2 rakaat. Jangan melampaui batas itu. Maksudnya melampauinya ialah jangan kita nak pandai-pandai buat 3 rakaat. Kalau kita rasa kita suka sangat solat subuh, tak apalah nak buat 5 rakaat. Kalau kita buat sedemikian bermakna kita dah melampaui batasnya. Okey, contoh, kita Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan perempuan bernikah dengan lelaki. Kalau kita melampaui, okey, ataupun kalau kita menentang, Allah dah tetapkan ni perempuan kahwinnya lelaki, lelaki kahwinnya perempuan. Tidak boleh yang selainnya, maknanya tak boleh perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Kalau kita melampaui, bermakna kita melampaui batas Allah. Jadi, batas Allah ini tak boleh kita melampau. Okey, tak boleh kita langgar batas Allah. Sebab itulah ketetapan Allah. Baik, tadi Nabi kata apa? Pada 2 dinding yang merupakan batasan Allah ini, ada pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu yang terbuka itu ada tirai-tirai yang menghiasinya. Nabi kata apa? Pintu yang terbuka itu wal abwabul mufattaha maharimullahi ta'ala. Dan pintu-pintu yang terbuka itulah hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Jadi maknanya batas Allah, perkara yang Allah haramkan, kedua-dua dinding ini jangan kita dekat, jangan kita cuba-cuba nak masuk, jangan kita nak pegang-pegang. Ya, jangan kita rasa cantiklah tirai nak pegang-pegang. Hal yang Allah haramkan jangan kita dekat-dekat maknanya. Jangan kita teruja dengan perkara yang Allah haramkan dalam kehidupan kita ini. Kita nampak mungkin orang tu berzina macam mana rasanya berzina? Mungkin kita teruja gitu kan? Tak boleh. Sebab ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Nampak orang minum arak, macam mana rasa minum arak nak rasa minum arak tu macam mana best ke mabuk ni? Kita rasa gitu kan? Jangan rasa teruja kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Walaupun kita nampaknya cantik, kita nampak dia seperti hal yang begitu mengkagumkan, tetapi sebagaimana pesanan daripada yang si penyeru itu tadi, jalan terus. Jangan buka pintu itu. Kalau kamu buka, kamu akan masuk dalamnya dan kamu tidak akan keluar-keluar lagi. Kalau nak keluar boleh, bukan tak boleh, tapi susah. Sebab kita dah terperangkap dalamnya. Kita kalau buat perkara dosa ni muslimah, ataupun kita melanggar batasan Allah, kita boleh jadi orang yang lupa diri. Kita akan jadi orang yang lupa segala-galanya. Sehingga kita rasa kita berhak untuk melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan melanggar batasan Allah. Kerana kita lihat itu adalah hak saya sebagai manusia. Hak asasi manusia kononnya menggunakan istilah yang sedemikian. Jadi kita nampak begini muslimah. Di sini Nabi ingatkan kepada kita. Okey? Wa zalika da'i ala ra'si sirati kitabullahi azza wajal. Tadi ada orang yang menyeru di hujung jalan yang lurus tadi kan? Yang mana kata kalian jalan terus, jangan belok-belok. Nabi kata ia adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca. Al-Quran yang menjadi pegangan kita. Bila dalam hidup kita sebagai seorang muslimah ini, kita membuka Al-Quran, kita baca Al-Quran, lalu kalau kita yang tak faham ni, kita baca terjemahannya, lalu kita buka pentafsiran yang ada pada ayat tersebut. Inilah yang menjadi panduan hidup kita untuk tidak mendekati tirai-tirai yang begitu cantik pada pandangan mata. Untuk kita, untuk kekuatan diri kita agar kita tidak melanggar ataupun melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Quran ini disebutkan sebagai mau'izah. Allah kata Al-Quran adalah mau'izah. Al-Quran ini ada huda. Al-Quran ada syifa. Dia menjadi bukan setakat kita panggil penasihat, tetapi Al-Quran itu dia memberi petunjuk jalan untuk kita. Orang yang dia membaca Al-Quran ketika dia berada pada jalan yang lurus, inilah yang menjadikan diri dia seorang muslimah yang dapat menjaga daripada hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan yang ada di kanan kiri dia. Ya, perkara haram, perkara yang nak kita melanggar batas ini begitu dekat sebenarnya dengan diri kita. Paling senang TV. Okey. Tapi saya tak katalah hal itu perlu buang ke apa kan. Ataupun paling dekat sekali lah handphone kita. Ya, handphone kita. Ini paling dekat sangat-sangat. Yang kita tak boleh lepas. Nak tidur pun pegang, bangun tidur buka ini,
kan sampai kan kita nak buang air besar pun kadang-kadang kita balas mesej dekat 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 tu kan atas kan sebab tak ada masa pegang handphone ataupun kita nak stok orang dekat toilet pun kita buat. Paling dekat, perkara yang Allah haramkan itu dia paling dekat dengan kita dan ia sentiasa membuat kita rasa teruja dan sukar untuk kita tinggalkan kalau kita dah terjebak ke dalamnya. Namun muslimah, dalam hidup kita, kita ada Al-Quranul Karim itu tadi. Kalau kita sentiasa baca, bagi saya insya-Allah akan kuatlah jiwa kita ini untuk terus-terusan berada di atas jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus dan kita ada naluri yang baik dalam hati kita ini. Yang disebut oleh Nabi SAW, "Wadda'i fawqa sirati wa'izullahi fi qalbi kulli muslim." Dan da'i yang tadi yang seru, yang kata, jangan kau buka pintu itu, jangan kau pegang, jangan masuk nanti dah terjebak, susah nak keluar kan. Ini Nabi kata, dia adalah pemberi peringatan dari Allah yang ada dalam hati setiap Muslim. Kita ada suara-suara baik dalam diri kita ni kan. Kadang-kadang bila kita nak buat satu perkara yang jahat, dalam hati kita ni akan berkata-kata, kita kata, takkan nak buat gini boleh ke aku buat macam gini? Takkanlah, ni kan dosa. Kita ada suara yang begitu, suara hati kita itu naluri yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, naluri yang baik dan saya tak nafikan kita juga ada naluri yang jahat ya, okey. So kita ikutlah kata naluri yang baik itu tadi yang mengajak kita supaya tinggalkan perbuatan yang buruk. Jika naluri baik kita kata itu dosa Sakinah, jangan buat, kita ikut kata-kata yang baik tersebut. Tapi kalau naluri jahat kita kata buat je lah Sakinah, bukan orang nampak pun kan, buat bukan orang nampak pun kan, kau buat je, nanti pandai-pandai kau cover. Kalau naluri itu kata sedemikian, kita tinggalkan naluri tersebut. Ini satu kurniaan yang Allah berikan kepada diri orang yang beriman. Ketika dia menjadi seorang muslimah yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah tak pernah membiarkan mereka yang betul-betul ingin berada di atas jalan yang lurus ini. Setiap daripada diri kita, bila kita betul-betul berjuang, berkorban untuk stay pada jalan yang lurus ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan bantuan dan pertolongan. Jangan pernah ragu tentang hal yang sedemikian. Okey, baik muslimah. Kita lihat kepada kitab kita. Okey, jauh perbincangan, luas perjalanan. Okey, kita lihat kepada perbincangan kitab kita di sini. Sebab itu ya, pada peringkat yang berikutnya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata, sesungguhnya jalan yang lurus mengandung pelbagai ilmu, keinginan, amal serta perkara yang ditinggalkan. Baik secara zahir maupun batin yang berlangsung setiap waktu. Jadi cantik penerangan tadi dalam hadis tersebut. Kita combinekan ataupun kita gabungkan dengan paragraf ini, kita nampak jelas dah. Bila Imam Ibn Qayyim kata apa? Jalan yang lurus ini dia mengandungi pelbagai macam ilmu, keinginan, amal serta perkara buruk yang kita tinggalkan baik secara zahir maupun batin dan ia berlaku pada setiap waktu. Maknanya bila kita berada di atas jalan yang lurus ini, kita akan terima banyak ilmu. Kita akan memiliki kehendak-kehendak yang baik dalam diri kita ini. Kita juga akan sentiasa menjadi seorang muslimah yang beramal soleh serta meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Tidak kira kita dapati ilmu itu, kehendak, amal semua itu kan yang kita lakukan secara zahir maupun batin. Dan ia akan berada di sekitar kita setiap masa, setiap saat tanpa henti kerana kita berada di atas jalan yang lurus itu tadi. Dan di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ingatkan kepada kita rincian dari jalan yang lurus tersebut kadangkala diketahui oleh seorang hamba dan kadangkala tidak diketahui. Boleh jadi apa yang tidak diketahuinya lebih banyak dibandingkan dengan yang dia ketahui. Untuk perkara yang diketahuinya,
kadang-kala dia mampu melakukannya dan kadang-kadang sebaliknya. Okey, namun itulah jalan yang lurus. Maknanya begini muslimah, bila kita ni nak tetap berada di atas jalan yang lurus, dia bukan kita kata, "Oh selamatlah saya," ya. Dia pasti ada ujian dan dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab tu kita lihat orang yang baik, orang yang soleh tidak terlepas daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Walaupun mereka berada di atas jalan yang lurus itu tadi. Okey, maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Sama ada kalau kita berada di atas jalan yang lurus itu dalam keadaan kita berilmu ataupun tidak berilmu, dalam keadaan kita tahu maupun tidak ketahui, dalam keadaan yang mana kita ini nak melakukan ataupun tidak melakukannya, itu tetap kita panggil ia sebagai jalan yang lurus. Di mana kita ada situasi-situasi yang perlu kita perhatikan. Okey, dah berada di atas jalan yang lurus ini dah masya-Allah ya muslimah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita berada dengan orang-orang yang baik, kita sentiasa membaca Al-Quran, taat kepada Allah, berusaha meninggalkan larangan Allah, alhamdulillah. Ia berada satu keadaan yang begitu baik. Namun di sini kita tidak akan terlepas daripada ujian demi ujian. Di mana situasi kita akan berhadapan dengan beberapa situasi. Pertama di sini, dia kemungkinan berkaitan dengan hati kita. Kita dah baik-baik dah tadi, berada pada jalan yang lurus. Okey, Imam Ibn Qayyim kata apa? Sebenarnya dia mampu menjalaninya sebatas perkara yang mampu dilakukan. Namun kadang-kadang itu adalah perkara yang hanya diinginkan oleh jiwanya, tetapi terkadang juga sebaliknya. Baik kerana dia malas, menganggap remeh, adanya penghalang dan sebagainya. Contoh, saya kata begini. Kita ni alhamdulillah dah kita berada pada jalan yang lurus yang Nabi kata sebagai Islam itu tadi. Semua kita di sini, okey, yang mengikuti pengajian inilah seorang muslimah yang beriman kepada Allah, muslim, yang mengaku dirinya beragama Islam. Tetapi dalam keadaan kita nak beramal ketika berada di atas jalan yang lurus ini, hanya saja hati kita ni problem. Hati kita, dia ingin tapi kadang-kadang dia rasa malas. Dia remehkan. Okey, ingin jadi baik, nak jadi baik tak? Dia nak jadi baik. Kita dah muslimah ni sekarang ni, nak jadi baik. Naklah, memang aku nak jadi baik lah, tapi malas lah jadi baik nanti kena buli. Itu kan. Nak jadi baik, nak aku jadi baik, tapi tak apa, tak payahlah. Jadi baik ni nanti leceh jadi baik. Dia malas. Dia remehkan perkara itu. Tapi keinginannya ada? Yes, keinginannya ada untuk jadi seorang muslimah yang baik. Dan dalam keadaan yang dia berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus itu. Tapi keinginan-keinginan sahaja dia tak jadi muslimah. Okey, dia tak jadi. Kita ni mesti buat perkara itu. Tapi kalau ada pula orang yang memang dia hatinya ingin lakukan, okey, hatinya memang nak buat tadi kan. Cuma masalahnya kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Maknanya di sini, dia dah buat dah perkara tersebut. Nak jadi baik? Yes, aku jadi baik kan. Sentiasa buat baik apa kan. Tapi ada masa dia tak baik. Problem juga ya. Dia berada di atas jalan yang lurus tadi. Tapi ada masanya dia on off. Okey, solat on off kan contoh kan gitu kan. Okey, pakai tudung on off kan. Buat baik on off je lah. Hari ni aku baik lah, besok malah jadi baik kan. Hari ni aku nak jadi sejahat-jahat manusia gitu kan. Oh cerita kartun lah jadi baik kan. Nanti baik ada baik. Hai, fake lah orang kata kan orang munafik ni macam tu kan. Dia jadi baik je. Tapi nanti belakang kita, oh kau main lagi. Ya Allah ya Tuhanku. Dia mengutuk kita berbakul-bakul. So ini kita nampak dia dalam keadaan yang on dan off. Walaupun dia seorang yang beragama Islam. Berada pada situasi jalan yang lurus tadi kan? Okey, tapi keadaan dirinya bagaimana? Sekejap okey, sekejap tak okey. Hatinya memang kuat melakukan perkara baik tersebut. Itu keadaan yang kedua. Kita ada keadaan yang ketiga di sini. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Dia kata untuk perkara yang dilaksanakan. Okey, kadang-kadang ianya diikuti dengan keikhlasan tetapi kadang-kadang sebaliknya. Di sini kita lihat orang yang mana dia buat perkara-perkara itu. Dia bukan sahaja kerana hati dia. Tadi keadaan yang pertama, sekejap nak buat ke tak nak, nak buat ke tak nak dia macam tu kan malas lah tak payahlah buat. Tapi Islam ya Islam, okey gitu. Kemudian yang kedua, yes hati buat. Hati ikut keinginan hati buat. Tapi masalahnya kadang-kadang buat kadang tak buat.
Sekarang kita ada situasi yang ketiga, di mana kita jadi seorang muslimah yang Masya Allah tabarakallah, okey, yang dia taat kepada Allah, buat segala perkara baik tu kan. Cuma problemnya ikhlas ataupun tidak. Okey? Ini kita kena koreksi juga. Hati kita bagaimana? Adakah kita beramal ibadah ini dalam keadaan penuh keikhlasan kepada Allah ataupun kerana kita nak orang puji kita buat perkara ini ataupun kita nak orang sanjung kita, angkat kita, kan kita nak orang, "Eh, puji akulah, puji aku bagi." Macam tu kan. Adakah keadaannya sedemikian? Di sini, berbalik pada diri kita juga. Bagaimana hati kita ketika kita melakukan perbuatan baik tersebut? Okey? Yang penting ialah kita kekalkan dalam keadaan yang ikhlas itu. Ikhlas memang susah ya muslimah, tapi kena usaha. Perkara yang susah, dia akan jadi mudah bila kita usahakan dan kita biasa dalam keadaan tersebut. Dia menjadi susah bila kita tak nak usaha dan kita biarkan saja hal itu. Okey, belajar susah, betul. Belajar susah, saya belajar susah. Tapi kenapa dia jadi mudah? Kerana kita menjadikan ia tabiat diri kita. Ataupun menjadikan ia sebagai sifat atau menjadikan ia sebagai satu yang kita biasa lakukan. Ia akan jadi mudah untuk diri kita dan senang untuk kita absorb ilmu tersebut. Baik, seterusnya di sini kita ada yang keempat, iaitu perkara yang dilakukan dengan ikhlas. Sekarang okey, kalau kita dah ikhlas pula sekarang ni kan, yelah saya ni ikhlas ustazah, okeylah bagus alhamdulillah ikhlas. Tapi bagaimana mutabaahnya? Mutabaah di sini kalau kita rujuk pada penerangan yang diberikan dalam kitab kita, dia kata, untuk perkara yang dia kerjakan dengan ikhlas, okey, terkadang disertai dengan kesempurnaan, iaitu mutabaah. Mutabaah maksudnya kita contohi Nabi. Kita ikut apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okey, dan terkadang tidak demikian. Jadi kita kena lihatlah kita sekarang dah ikhlas. Syarat diterima amal ibadah kita ni ya muslimah ada dua tau. Satu, ikhlas. Kedua ialah kita mutabaah. Mutabaah maksudnya kita betul-betul ikut sebagaimana yang syariat gariskan. Okay, solat 5 waktu, bagaimana Nabi solat, kita ikut. Begitu keadaannya. Cantik. Ini kita panggil sebagai mutabaah. Okay, bagaimana kita ni nak menghayati agama kita, okay, Nabi SAW tunjukkan. Ataupun mempraktikkan agama kita ni bagaimana Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Dalam keadaan yang ikhlas, kamu mesti jadi seorang Muslim yang mana meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Menjadi seorang Muslim yang menjaga ucapannya. Seorang Muslim yang betul-betul kita panggil berakhlak, beradab. Ini semua cara kita ikut Nabi SAW dipanggil sebagai mutabaah. Tapi kalau sekarang semata-mata ikhlas, kita buat perkara itu, yalah aku ikhlas apa, tapi kita menyalahi apa yang diajarkan oleh agama, ini pun tak boleh juga. Walaupun kita kata kita berada di atas jalan yang lurus itu tadi. Okey, dan yang terakhir, jika kita ni jadi seorang muslimah yang ikhlas, kemudian kita mutabaah, kan? Adakah kita konsisten ataupun tidak? Semua ini adalah situasi yang biasa berlaku kepada kita ketika berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus. Sebab itu dia kata di sini, okey, semua ini adalah realiti yang berlaku dalam diri manusia. Kelima-lima keadaan ini, itulah realitinya. Kita betul, kita berada di atas jalan yang lurus. Tetapi ada orang yang dia tak nak. Ada orang sekadar keinginannya saja yang kuat tapi tak nak buat pun. Ada orang yes, dia buat apa yang dia buat. Tapi adakah dia ikhlas? Ada orang dia dah ikhlas tapi adakah dia mutabaah? Ada orang dia dah ikut. Dia dah, maknanya dia dah ikhlas dan mutabaah. Tapi bagaimana? Adakah dia konsisten ataupun tidak? So ini keadaan-keadaan yang perlu kita muhasabahkan bersama ya muslimah. Kita berada di situasi yang mana satu? Okey? Masing-masing tahu diri sendiri. Jadi sama-sama kita muhasabah supaya kita dapat menjadi seorang muslimah yang lebih baik. Saya nak tinggalkan anda semua pada pagi ini dengan doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Ali radhiyallahu an. Di dalam peristiwa ini, Nabi SAW ada pada satu ketika Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an. Okey, Nabi kata kepada Ali radhiyallahu anhu ceritakan kepada kita bahawa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma hdini wa saddidni. Okey, Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku.
Nabi ajarkan kepada Ali dengan doa ini. Wahai Ali, ucapkanlah doa. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah kepada aku dengan petunjuk dan luruskanlah aku. Tetapkanlah aku pada jalan tersebut. Tadi dalam doa kita dalam solat iaitu surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan kepada kita dengan siratal mustaqim. Okey, dengan jalan yang lurus itu tadi. Dalam keadaan yang sedemikian, kita boleh kuatkan permintaan-permintaan kita yang baik-baik dalam surah Al-Fatihah itu tersebut kan. Dengan doa ini supaya lebih mantap lagi permintaan kita. Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, kau berikan kepada aku hidayah." Hidayah ni maksudnya jalan yang lurus. Okey, hidayah maknanya Allah berikan kepada kita dengan satu, uh, pemikiran, kehendak, kekuatan untuk kita melaksanakan kebenaran. Di samping itu kita minta supaya Allah sadid, iaitu Allah berikan kepada kita dengan kelurusan. Okey, berada pada satu keadaan yang betul-betul kita ini buat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang tetap, tepat dan ia mencapai terus langsung kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu doa amat penting ya muslimah. Bila kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mempermudahkan jalan kita. Setiap kali kita mengangkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah satu point untuk kita membuka jalan-jalan yang lain untuk Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Masalahnya kita pada hari ini, adakah kita yakin dengan doa kita ataupun adakah kita ini menjadi seorang muslimah yang nak mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada dia walaupun dalam hal yang begitu kecil. Kita rasa tak, dah setiap hari minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, takkan nak minta lagi? Minta lagi dan yakin dengan doa kita. Okey, jangan tak yakin sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin, Nabi kata. Allah tidak menerima doa daripada hati yang lalai, yang rasa ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, kau berikanlah kepada aku dengan petunjuk dan kau luruskanlah aku, kau tetapkan aku pada jalan itu. Minta dengan sesungguhnya, dengan hati yang mantap. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita ketika kita berada di atas jalan yang lurus tersebut. Yakin dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama dengan hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga hamba-Nya yang sentiasa ingin taat kepada Dia dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan, kesihatannya untuk sentiasa uh, beramal dengan apa yang kita pelajari. Okey, kita ada doa tadi yang dah saya kongsikan. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan kita setiap hari di samping surah Al-Fatihah yang kita baca kan. Dan juga membentuk kekuatan diri kita agar kita sentiasa berada di atas as-sirat, itu tadi kan, jalan yang lurus. Dan ingat, jangan sesekali kita pandang kepada dua dinding yang ada di kanan kiri kita. Dua dinding yang amat berbahaya itu, iaitu perkara yang Allah haramkan dan melanggar batasan-batasan Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua. Alhamdulillah, ramai yang mengucapkan terima kasih di sini. Terima kasih daripada saya juga kepada semua kerana setia bersama dengan kita daripada awal tadi hinggalah kepada pengakhiran perbincangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa agar kita dapat bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.